Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam kepada Ustaz Farizan dan semua yang menonton video ini. Jadi nama yang diberi Atif Haziq bin Saiful Anwar daripada kelas Radiologi 3A. Pada hari ini akan membuat video ringkas, video pendek berkenaan tentang assignment individual yang diberikan oleh Ustaz Farizan sendiri kepada saya dan kawan-kawan yang lain. Jadi dalam video ini akan terdapat 4 jenis surah yang saya bakal baca, iaitu yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua adalah surah An-Nisa, yang ketiga adalah surah Al-Mutaffifin, dan yang keempat adalah surah Al-Isra. So keempat surah ni akan ada potongan ayat ni yang saya akan baca. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan surah yang pertama. Jadi surah pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi kita kena ceritakan sedikitlah tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua yang terpanjang dalam Al-Quran kerana ia mengandungi 286 ayat. Surah ini turun di Madinah, yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, ya. Kecuali ayat yang ke-281 diturunkan di Mina pada Haji Wida. Apa yang kita tahu tentang Haji Wida adalah Haji Wida ini merupakan haji yang terakhir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tanpa melengahkan masa, kita terus kepada ayat yang saya perlu baca untuk surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, maksudnya, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi asbab nuzul yang saya boleh katakan tentang surah Al-Baqarah ayat ke-43 ini ialah pada zaman Nabi Muhammad, iaitu Bani Israel yang memeluk Islam dan meninggalkan segala kesesatannya. Apa perintah utama yang disuruh kepada mereka, iaitu Bani Israel yang masuk dalam Islam, adalah untuk mereka melaksanakan solat. Kerana itu adalah kewajipan yang pertama dalam agama Islam kita, iaitu solat. Mereka perlu solat, ya. Apa yang dimaksudkan tentang solat inilah, solat ini adalah sebagai petunjuk kepada mereka supaya mereka sentiasa berada di jalan yang benar dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu, maksudnya menyucikan hati mereka dan menyatakan syukur kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberinya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maksud rukuklah beserta orang yang rukuk itu maksudnya kita solat, kita sembahyang, kita buat semua itu, kita buat cara mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita ikut ajaran lain, ajaran Syiah, yang ajaran-ajaran yang tidak betul dalam Islam. So penambahan perintah rukuk setelah adanya perintah untuk melaksanakan solat itu untuk mengisytiharkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan solat seperti mana solatnya umat Islam. Ya, macam saya cakap tadilah, solat cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu dalam solat untuk Islam, agama Islam, kita tahu yang adanya rukuk kerana dia terdapat dalam salah satu rukun solat. Ya, jadi sebab kita tahu orang Yahudi pada masa kini, pada masa dulu juga, tidak adanya rukuk dalam mereka punya solat. Dan solat orang berlainan daripada Islam. Jadi alhamdulillah adanya rukuk untuk menunjukkan kita bahawa kita betul-betul bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, kita nak menunjukkan bahawa kita ni adalah sekedar-kedar manusia dan tiada apa-apa selain pertolongan daripadanya. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pengajaran ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. So yang pertama, apa yang saya dapat ialah kita sebagai umat Islam perlulah bersyukur kerana dilahirkan dalam Islam yang dapat merasai nikmatnya serta keindahan solat untuk diri kita. Ya, sebab tak semua orang dalam dunia ini dilahirkan dalam Islam dan sukar untuk dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh dapat hidayah daripada Allah, tapi tak tahu bila dan adakah dia orang yang terima hidayah itu, sebab tak semua orang yang akan masuk Islam. Ya, saya sebagai umat Islam, saya pun bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada saya, alhamdulillah. Yang kedua ialah kita juga haruslah sentiasa meminta pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan susah maupun senang.
kerana dialah sang pencipta dan mendengari segala doa, segala permintaan daripada hamba-hambanya. Walaupun kita ni bukan Islam, maupun kita ni Islam, nampak betapa Allah ni adil terhadap semua manusia, walaupun berlainan kaum dan berlainan bangsa. Ya, sebab walaupun kita berdoa pada, kita tahu ada yang berdoa pada patung semua, tapi sebenarnya mereka bukan Islam kan. Kita tahu mereka bukan Islam, tapi mereka menyembah berhala. Tapi sebenarnya kalau mereka berdoa benar, sebenarnya mereka percaya yang Tuhan mereka memang bagi pertolongan, tapi yang bagi pertolongan bukan Tuhan patung mereka, tapi Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya dan the only one Tuhan di dalam seluruh alam semesta ini. Okey, habis di situ saja untuk surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Okey, surah yang kedua adalah surah An-Nisa. So surah An-Nisa mengandungi 176 ayat. Itu merupakan surah dari surah Madaniyah, jenis surah Madaniyah yang terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa kerana dalam surah ini banyak menceritakan tentang hal-hal yang berhubung wanita, serta merupakan surah yang paling banyak membicarakan mengenainya jika dibanding dengan surah-surah yang lain. So tanpa melengahkan masa, saya akan bacakan potongan ayat yang saya diarahkan oleh lecturer saya sendiri, iaitu surah An-Nisa ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum illa tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat maksudnya adalah, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi asbab nuzul yang saya dapat daripada surah An-Nisa ni adalah, ia diriwayatkan oleh Aisyah bahawa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam perliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu. Maka ia ingin menghawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Lalu turunlah ayat di atas, turunlah ayat An-Nisa ayat yang ketiga ini. Dan jika kamu khawatir tak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginanmu untuk kamu menikahinya dan tidak memberikan sebarang mahar yang sesuai, bila mana kamu ingin menikahinya juga, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan 2, 3 ataupun 4 orang perempuan sahaja. So dalam surah ini kita faham bahawa seorang lelaki tu dia mahu menikahi seorang anak yatim perempuan lah. Jadi dia tiada mahar yang cukup, tiada kemampuan yang cukup, tiada takut dia tidak berlaku adil. Jadi disarankan janganlah kamu menikahi orang-orang yatim, sebab kamu bukan saja menyusahkan diri kamu, tapi kamu juga menyusahkan 2 kali ganda menyusahkan anak yatim tersebut. Jadi nikahilah orang yang perempuan yang ada kemampuan, 1, 2 atau 3. Itulah yang dibenarkan dalam agama Islam, dalam poligami lah. Okey. Jadi sebagai itu kita tak naklah kalau tak berlaku adil, takut nanti ada macam-macam lah, akan ada perbalahan daripada sang isteri, dua-dua sang isteri. Kita tahu kalau ada perbalahan, maybe diorang bergaduh, berjenis pembunuhan, kita tahu kan. Jadi perlulah berfikir sebelum bertindak dalam sesuatu perkara untuk mengawini lebih daripada seorang wanita. Itu cuba disampaikan oleh surah An-Nisa ni lah. Jadi pengajaran ayat untuk surah An-Nisa ini adalah, apa yang saya dapat dari surah An-Nisa ayat ketiga adalah, kita sebagai umat Islam perlulah mengawini seseorang itu dengan niat yang baik dan mampu memberi mahar serta jagaan yang tulus terhadap isteri agar kehidupan kekeluargaan itu lebih indah. Ya, betul. Kalau kita berlaku adil dengan semua orang, kita berfikir kita ada 3 isteri pun kita berfikir kita sentiasa adil terhadap ketiga-tiga isteri itu, insya-Allah institusi kekeluargaan itu akan lebih utuh dan hidup lebih disenangi.
insya-Allah, dan dirahmati oleh Sang Pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran yang kedua yang saya dapat ialah kita juga haruslah berfikir sebelum bertindak. Itu yang saya cakap tadi, berfikir sebelum bertindak bila dalam isu mahu mengahwini lebih dari seorang isteri, kerana tanpa kemampuan yang tidak mencukupi dan sikap tidak berlaku adil dapat merosakkan apa? Merosakkan keluarga tersebut, dapat merosakkan keindahan dalam perkahwinan. Jadi itu yang kita nak kan. Jadi nanti waktu tu nanti Allah tengok, Allah pun macam, ya subhanallah, hamba aku ni kalau tak mampu janganlah kan. Kita tak tahulah, saya bukan buat cerita pasal Allah fikir macam tu, bukan. Cuma kita boleh fikirlah macam kita buat benda yang kita tak mampu, lepas tu kita dah menyusahkan orang lain. Apa jadi kat perempuan tu? Dah lah dia dah tak dapat mencukupi, kita pun kahwin tak adil dan tak adil. Semua isteri nombor 1 lebih, isteri nombor 2 pun kurang, nombor 3 kurang. Mana tak best lah macam tu dalam kekeluargaan kan. Jadi kita perlulah adil kepada lelaki-lelaki kat luar sana, adil lah, jangan tak adil. Nanti bukan saja kita dapat dosa, nanti kita takut azab ke akhirat. Nanti kita sakit lah azab ke akhirat sebab kita merupakan suami yang dayus. Jadi bahaya kan, kita tak nak dapat gelaran suami yang dayus tu lah. So itu saja untuk surah An-Nisa ayat yang ketiga. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan surah Al-Mutaffifin. So surah Al-Mutaffifin ialah surah yang ke-83 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah, terdiri atas 36 ayat. Dinamakan Al-Mutaffifin yang bererti orang-orang yang curang. Diambil dari kata Al-Mutaffifin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini merupakan surah terakhir yang turun di Mekah sebelum hijrah. Jadi saya akan teruskan baca potongan ayat untuk surah Al-Mutaffifin, iaitu ayat 1 hingga ayat 3 sekali dengan penterjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. So maksud ayat pertama adalah kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. So, ayat yang kedua iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Untuk maksud yang ketiga, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sadaqallahul azim. Jadi surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ni, apa yang kita tahu tentang surah Al-Mutaffifin adalah, surah Al-Mutaffifin, asbab nuzul surah Al-Mutaffifin adalah apabila Aisyah, surah Al-Mutaffifin adalah, minta maaf ada sikit gangguan tadi yang daripada rakan di depan sana. Okey. Jadi asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam melakukan ukuran timbangan makanan yang mereka jual kepada orang-orang lah. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah menurunkan 3 ayat ini. Itu ayat yang pertama tadi, Wailul lil mutaffifin, 3 dan ayat 1, 2 dan 3 itu Allah turunkan sebabkan kecurangan dalam timbangan dan ukuran barangan. Jadi itu asbab nuzul. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa surah ini ayat 1 hingga 3 ini lebih beratkan tentang barangan lah, ukuran barangan lah yang tidak baik lah, kerana mereka menerima barangan daripada orang lain, mereka membeli barangan daripada orang lain dengan kadar yang cukup, kadar yang maksud timbangan mereka betul, tapi apabila mereka ingin menjual balik barangan itu, mereka mengurangi timbangannya, jadi itu tidak, maksudnya barangan itu, contoh kita meletakkan barangan itu 1 kilo, tapi dia timbang-timbang, dia letak barangan tu untuk 800 gram je, dia menipu orang lain, tapi harga sama macam 1 kilo itu. Jadi itu dia kira berdosa. Mana boleh kita buat, sebab itu perkara yang boleh katakan haram juga, sebab kita dah
dah menipu dari segi timbangan. Jadi kita jual ke orang, dari jual ke orang kita dapat duit tu lebih, kita dapat duit tu lebih. Jadi hasil lebihan, hasil modal yang lebih tu dah dikira berdosa. Duit tu macam duit haram dah. Kita macam tak sepatutnya buat macam tu lah. Sebab kita perlu jujur dalam segala benda yang kita lakukan, Kita perlu jujur dan janganlah kita hanya memikirkan keuntungan, hanya memikirkan diri sendiri. Sebab apa? Bukan saja mendatangkan keburukan pada orang lain. Sebab apa keburukan kepada orang lain? Macam ialah orang lain tu macam dia ingat 1 kilo benda tu, sampai rumah dia nak masak benda tu. Contoh dia belikan bilis 1 kilo, dia nak masak untuk maybe dalam 3 family yang datang rumah dia, ada open house. Jadi dia masak ikan bilis tu tak cukup pula, sebab dia ingat 1 kilo, rupanya 800 gram dia dapat. Jadi itu dah dikira menyusahkan orang lain. Jadi apa lagi? Dia menyusahkan orang lain, dan dia juga menyusahkan diri dia sendiri. Dia menyusahkan diri dari segi dapat dosa tu, dia confirm lah dapat dosa. Yang kedua, nanti ke akhirat nanti dia apa nak jawab kat depan Allah Subhanahu Taala. Berapa ramai dia telah tipu dalam segi penimbangan. Dia menipu, pop dosa tambah. Nanti apabila dalam tengah timbang antara berat dosa dengan berat pahala dia, timbangan mizan nama dia mizan lah, timbangan tu kat akhirat nanti timbang dosa lebih, kan dah bahaya. Jadi janganlah menipu. Sebab benda ni kalau kita tak beritahu, kalau selagi penjual tak beritahu perkara sebenar kepada pembeli yang membeli itu, yang beliau telah menipu penimbangan itu, maka dosa itu akan berjalanlah, mengalirlah dosa itu sampailah beliau penimbang itu meninggal dunia. Masya Allah, betapa berat benda menipu dari sini timbangan ni. Jadi apa yang saya berdapat lah, pengajaran yang saya berdapat daripada ayat surah Al-Mutaffifin adalah, yang pertama, kita perlu bersikap jujur lah. Itu benda penting, jujur dan amanah di atas segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Sikap jujur dan amanah perlu menjadi salah satu nilai murni yang ada dalam darah kita. Kerana apa saja urusan kita perlulah dalam bermuamalah ke, jual beli ke, pinjam meminjam ke, kan, semua perbuatan kita akan dihisap di akhirat nanti. Jadi macam saya cakap tadi, semua benda akan dihitung nanti. Apa benda kita buat akan ada balasannya kelak. Jadi kalau saya bukan sebagai seorang peniaga pun saya takut lah, kan. Sebab bukan kita jenis menipu macam untuk meniaga saja. Banyak lagi jenis menipu. Yang kita menipu dari segi, maybe kita menipu dari segi nak pinjam duit kawan. Kita nak pinjam duit kawan, kita nak pinjam RM3. Pinjam RM3. Lepas tu kita pinjam RM3, padahal kita nak guna RM1 je. Lepas tu nanti kawan tu lupa. Lepas tu kata, kawan tu ingat kita, kau ada hutang aku ke? Jadi aku cakap, tak ada lah, aku ada hutang kau RM1 je, padahal kita pinjam RM3. Dah kira berdosa. Tu jenis dosa. Banyak lagi jenis dosa yang ada. Banyak lagi jenis penipuan yang ada. Jadi kita janganlah fikir yang kita akan selamat dengan menipu. Kita selamat lah, sebab kita memang selamat di dunia, tapi ke akhirat kelak kita tak selamat. Jadi sampai situ saja surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Jadi seterusnya surah Al-Isra. So surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan surah yang mempunyai 111 ayat dan termasuk golongan surah Makiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Isra yang bererti memperjalankan pada waktu malam. Surah ini berhubung dengan peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW, yang peristiwa Isra Mi'raj itulah, kan. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan baca potongan ayat surah Al-Isra ayat yang ke-32. Ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Jadi maksud daripada surah ini adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan akan membawa kepada jalan yang buruk. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ke-32 surah Al-Isra ini adalah, ia merupakan potongan ayat yang untuk mengingatkan kita supaya sentiasa berhati-hati dalam pergaulan, terutamanya dalam pergaulan bebas, iaitu dapat mengangkut perbuatan zina. Jadi asbabun nuzul surah An-Nisa ni ayat ke-32 ini
Dia menceritakan, kita tahu yang ya, kita pada masa kini kita nampak yang zina ini berluasa di dalam dunia ini. Kita nampak walaupun kita tahu zina itu dah haram kan, perempuan terkeji, tapi banyak berlaku kat umat Islam sekarang. Jadi zina ini berbagai jenis zina yang ada zina mata, zina mulut pun ada, zina dah apa, orang dah kahwin tu zina khairul muhsan, khairul muhsan dengan zina muhsan. Ada dua jenis zina tu kan, yang dah kahwin dengan belum kahwin. Jadi banyak jenis zina yang ada. Jadi turunnya ni kita nak ingat, ayat ni nak mengingatkan bahawa pada manusia bahawa zina ini betul-betul Allah laknat siapa yang buat ni. Betul-betul akan diberkahi Allah selagi kita tak bertaubat. Saya tak bertaubat kepadanya. Jadi benda ni mendatangkan banyak benda buruk, zina ni mendatangkan banyak benda buruk pada pembuatnya lah. Yang terutamanya datangnya penyakit yang macam kita bertahu, kita boleh nampak yang kita boleh tengok, dan kalau kita search kat Google pun otak akal kita akan lembab. Yang kita kerana otak di bahagian hadapan ni akan rosak secara pelan-pelan. Di hadapan ni dia akan rosak secara pelan-pelan. Dia proses untuk mengingat satu benda tu akan sukar. Ya, sebab kita dah banyak menonton video-video yang tidak elok, melakukan perzinaan terhadap sang lelaki dan sang wanita yang tidak muhrim yang kita melakukan. Kita nampak dia punya barang-barangan ni, badan-badan ni semua kita nampak. Jadi kita dah buat persetubuhan tu secara tidak halal kan. Jadi banyak lagi kesan yang kesihatan, berjaya HIV semua tu kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya bukan datang daripada sakit-sakit ni, bukan datang Allah bagi, tapi mereka yang buat sendiri. Mereka yang dah sihat, Allah bagi kesihatan yang baik, tapi mereka yang lalai dan tak fikir panjang buat perkara-perkara tersebut yang mendatangkan penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan mereka boleh mendapat kematian. Yang jauh HIV boleh meninggal dan semua tu kan. Jadi perkara ini bukan perkara yang remeh-temeh, boleh dibuat main lah. Surah ayat Nisa ni memang betul-betul memberikan satu impak kepada diri saya juga. Walaupun saya alhamdulillah setakat ni, saya harap lah saya tak akan menjadi seorang penzina lah. Jadi betul-betul beri impak kepada saya lah, untuk saya berfikir panjang. Kalau saya nak buat dosa macam zina mata, tengok-tengok benda tak elok tu kan dalam telefon tu kan. Jadi terima kasihlah kepada surah Nisa ni, banyak memberikan impak positif supaya saya lebih berfikir dan lebih tahu kesannya lah kalau kita buat benda yang macam ni. Jadi pengajaran ayat untuk surah Al-Isra ni adalah kita sebagai umat Islam perlulah menjauhi perbuatan zina kerana ia merupakan perbuatan yang jijik dan hina yang akan menerima azab yang berat di hari akhirat kelak. Ya betul, yang saya cakap tadi, siapa yang melakukan zina kalau tak bertaubat, tiba-tiba dia meninggal dunia, ke akhirat nanti tahulah apa jadi kat dia nanti. Wallahu a'lam. Azabnya begitu berat sebagai seorang siapa yang berzina ni memang berat. Jadi yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa berdoa dan banyakkan berzikir agar tiada perasaan ingin mencuba perkara haram ini, kerana bukan saja sudah haram, malah dapat merosakkan tubuh badan diri sendiri yang telah Allah berikan kesihatan, tapi kita yang menjahanamkannya. Ya betul, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kita macam-macam lah kemudahan. Yang kita dah sihat, kita banyak kemudahan kita boleh buat, benda-benda kita boleh buat. Yang itu salah satu kemudahan kan. Jadi kita perlu berzikir, berdoa, solat, semua itu, itulah itulah cara-cara untuk menjauhi sifat zina inilah. Al-Quran, baca Al-Quran pun boleh. Ya betul. Untuk tips tambahan lah, so, baca Al-Quran ni kalau boleh setiap hari. Ya setiap hari. Macam saya dengar daripada Ustaz Azhar Idrus mengatakan bahawa sekurang-kurangnya bacalah sehari itu 50 ayat saja, dalam 2-3 muka surat saja. Bacalah 50 ayat agar kan diri kita dapat terlindung daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah tu sifat-sifat yang tak elok lah. So saya rasa itu saja video saya pada kali ini. Dan kalau diberi peluang lagi, saya akan membuat lagi video macam ni. Kalau ada lagi tugasan-tugasan lain lah yang diberi, saya akan buat lagi video ni. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Dan segala kekurangan saya mohon maaf, segala
Kalau ada cacat celah dalam pembuatan video ni, kalau Ustaz tonton saya macam-macam ada cakap merapu ke, saya minta maaf. Sebab saya memang jarang buat video. Saya seorang yang pendiam, Ustaz. Saya seorang pendiam, jadi saya suka untuk bercakap. Jadi macam idea nak keluar tu lambat. Walaupun saya dah praktis banyak kali, idea nak keluar tu lambat lah. Saya mohon maaf lah atas segala kesulitan itu. Dan itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Bye bye.